pada ahli keluarga baginda, pada semua umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, kita baca juga surah Al-Fatihah. Kita hadirkan pada cikgu kita, Cikgu Asfarina yang telah kembali ke rahmatullah pagi tadi pada hari Jumaat yang mulia ini. Kita bacakan Fatihah untuk dia supaya dia diberikan keselamatan di dalam kubur dan juga diampunkan segala dosanya, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir 'alaina hikmataka wa yashfir 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa ta'wil wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil 'ibad. Ya Allah, okey, kita dah sampai kita sambung lagi hari ini. Topik yang sama, biodiversity. Cikgu tadi dah kasih soalan. Kita tengok soalan. Sebelum kita tengok soalan, kita tengok dulu kita nitrogen. Kita nitrogen, ulang kaji sedikit. Okey, nitrogen ni berada di atmosfera. Okey, dia berada di atmosfera, bermakna dia dalam bentuk gas lah, di dalam bentuk gas. Okey, dia dalam bentuk gas nitrogen. Saya rasa macam awak pun belajar dalam kimia juga. Okey, kemudian tumbuhan ni dia tak boleh menyerap nitrogen kat udara. Dalam bentuk gas tak boleh. Dia tak boleh macam dia nak ambil oksigen, ambil karbon dioksida lalu dia stoma, tak boleh. Dia tak boleh nak serap, nak ready, tak boleh. Macam fotosintesis, dia ambil, dia boleh ikat terus kan dalam masuk yang stoma, lepas tu pergi kloroplas dia boleh buat. Macam oksigen, dia ambil juga oksigen, kemudian dekat mitokondria dia boleh buat respirasi. Tetapi untuk nitrogen dia tak boleh. Dia tak boleh. Walaupun dia boleh masuk kat liasoma, tapi dia tak boleh nak masuk untuk hasilkan nitrat. So apa yang dia buat ialah, pertama kita kena cerita bahawa pokok ni tak boleh menyerap nitrogen dalam bentuk gas. Tak boleh menyerap nitrogen dalam bentuk gas. Okey, apa yang pertama sekali kita buat ialah nitrogen ni kita kena ikat. Kenapa kita panggil ikat? Bakteria pengikat nitrogen ataupun proses pengikatan. Proses ni namanya proses pengikatan nitrogen. Jelas tak suara cikgu? Respon sikit, suara cikgu jelas tak? Cikgu pakai ni ada orang. Jelas. Jelas kan? Terima kasih. Proses pengikatan nitrogen. Kenapa kita dah panggil ikat? Sebab nitrogen ni duduknya bebas. Dia gas. Gas tu bebas kan? Bersifat bebas. So kita ikat dia jadi dah tak bebas Dia jadi apa? Tengok nitrogen itu, contohnya adalah rhizobium ataupun azotobacter. So kalau dia ikat, dia boleh jadi amonia.
Daripada nitrogen, dia akan jadi amonia, NH3, amonia. Ataupun amonium, NH4 ada gas, ion. Okey. Ataupun kalau dia akan terus jadi amonium. Okey, ataupun kita cakap dia akan terus jadi nitrat. Sebenarnya dia melalui proses ni lah. Okey. Kemudian, itu satu. Okey. Kemudian daripada amonia, dia pergi kepada nitrit. Ini oleh bakteria Nitrosomonas ataupun prosesnya namanya nitrifikasi. Prosesnya nitrifikasi. Ini pun sama. Okey. Bising tak? Kemudian daripada nitrit ni dia menjadi nitrat. Dia beza dari segi O dia 3. Just masih sama. Nitrit kepada nitrat melalui proses nitrifikasi tetapi bakterianya berbeza. Kat sini nitro. Kat sini nitro juga. Yang bezanya ni Somonas, sini Nitrobacter. Okey, macam mana nak ingat? Nak ingat dia senang. Awak tengok, kalau Nitrosomonas dia mesti ada pada ammonium. Ammonium pergi ke nitrat. Kalau ini nitro, ammonium, nampak tak? Okey. Kemudian nitrat ni lah, ion nitrat ni aja yang boleh diserap oleh tumbuhan. Okey. Kemudian ataupun proses yang panas. Nitrat masuk dalam akan menjadi hortikultur untuk apa? Untuk proses pertumbuhan sel, untuk proses pertumbuhan. Maka protein ni kalau pula dah dapat protein, tumbuhan pula makan tumbuhan, haiwan makan tumbuhan, maka protein dalam tumbuhan akan pindah menjadi protein lembu. Protein dia adalah protein tumbuhan pula. Okay, kemudian dia pun mati, pokok mati, haiwan pun mati. Ini namanya proses perebutan. Proses perebutan ada bakteria pengurai atau proses penguraiannya, proses perebutan pun ya. Okey. Okey, namanya proses apa? Proses penguraian. Okey, daripada proses penguraian ni dia akan jadi daripada benda mati tadi ni dia akan jadi amonia. Proses perebutan, proses penguraian semua. Okey. Nitrat ini boleh kurang, kandungan dia boleh kurang dalam tanah akibat apa? Akibat dua perkara. Satu, pendinitritan. Di mana nitrat dalam tanah akan ditukarkan kepada nitrogen oleh bakteria pendinitritan dan prosesnya adalah pendinitritan. Bakteria pendinitritan, prosesnya pun proses pendinitritan. Okey. Okay, kemudian selain daripada itu, terdapat juga proses yang menambahkan nitrat dalam tanah iaitu kilat dan juga ataupun baja. Kita pakai baja. So kandungan baja dalam tanah akan meningkat. Nutrien dalam tanah nitratnya akan meningkat. Okey. Kilat juga boleh menyebabkan proses di mana pembentukan ion nitrit. Ion nitrit terbentuk. Okey. Kita tengok soalan ni.
Bagaimanakah nitrogen di atmosfera menjadi sebahagian daripada tisu haiwan dan tisu tumbuhan? Nitrogen, tisu haiwan dan juga tisu tumbuhan. Mari menjadi nitrogen semula. Kita nitrogen. Kita tengok skema dia. Katakan bahawa tumbuhan dan haiwan memerlukan unsur nitrogen untuk membina protein. Okey, kita cakap ni dulu. Tumbuhan dan haiwan nak apa? Kenapa perlunya nitrogen? Sebab nak buat protein. So kita tuliskan P-R-O-T-E-I-N, protein. Protein maknanya unsur dia adalah nitrogen. Kalau kita tengok formulanya C-H-O-N. Karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen, dan juga ada fosforus. Okey, namun kedua-dua tumbuhan dan haiwan tidak dapat menggunakan gas nitrogen di atmosfera secara langsung. Tak boleh kita guna nitrogen. Memang nitrogen boleh masuk dalam badan kita melalui proses tarik nafas kan. Masuk dalam paru kita semua. Tetapi kita tak boleh guna. Okey, bakteria pengikat nitrogen yang hidup di dalam nodus akar tumbuhan legume atau akar pokok kekacang. Akar pokok kekacang ni. Ya? Farahin nak masuk. Ya? Okey. Tak ada pun. Nampak? Tak ada pun kan? Dia dah masuk. Rahim dah masuk belum? Dah masuk. Rahim? Dah masuk. Okey. Duduk orang buat kerja macam bisnes sikit nanti Okey. Nitrogen ni dalam pokok akar kekacang. Pokok akar kekacang, dalam akar dia ada legume, ada biji-biji macam ni tau. Ada biji-biji macam ni. Cikgu tulis pokok kekacang. Kekacang. Dekat sini ke kau nak buat macam gini pun boleh. Berartilah ni ada biji-biji dia. Ini kita panggil legume. Ini panggil apa? Legume. Tumbuhan legume. Ni dipanggil nodus. Yang biji-biji ni dipanggil nodus. Macam kita nodus limpa. Ini nodul. Nodul akar pokok legume. Legume ni makna pokok kacang lah. Okey. Pokok kekacang ni ada bakteria, namanya bakteria pengikat nitrogen. So dekat sini awak boleh tulis pengikat nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. Okay, bakteria pengikat nitrogen. Apa dia buat? Bakteria ni akan tukarkan nitrogen kepada amonium. Amonia NH3. Ini ion amonium. Ada 4 NH4 plus. Melalui proses apa? Pengikatan nitrogen. Bakteria pengikat nitrogen. Untuk ikat nitrogen dari nitrogen kepada ion amonium. Okey, prosesnya apa? Pengikatan nitrogen. Bakterianya apa? Bakterianya adalah bakteria pengikat nitrogen. Contohnya apa? Barulah tahu. Rhizobium. Yang duduk dekat akar pokok kacang ni mesti namanya rhizobium. Iaitu azotobacter. Azotobacter. Yang dekat legume mesti rhizobium. So nak tulis rhizobium tu pandai-pandai lah awak tulis kat mana. Rhizobium. Okey, dah sampai sini. Kemudian kilat pula.
Okey. Kilat melalui semasa ribut peti mengoksidasi nitrogen kepada nitrogen dioksida. Kilat kan ada tenaga kan. So dia boleh tukarkan nitrogen tu dioksidakan campur oksigen, hasilkan nitrogen dioksida dengan adanya tenaga kilat tadi. Sebab kilat ni ada tenaga yang tinggi. Ini panggil apa? Nitrogen dioksida. Macam karbon dioksida. Okey. So nitrogen dioksida ni kemudian larut dalam air. Larut dalam air untuk membentuk asid nitrik. Asid nitrik. Dah masuk dah? Okay, kemudian asid nitrik dengan asid apa tu ada dua jenis. Kalau awak tak ingat dua pun tak apa, awak ingat satu je pun boleh Asid nitrus dengan asid nitrik. Kemudian asid nitrik dengan asid nitrus ni akan jadi garam asid nitrat. Membentuk garam nitrat dalam tanah. Ataupun baja nitrogen akan membekalkan baja amonium dan juga baja nitrat. Jadi dua, sama ada pasal baja amonium ataupun baja nitrat. Okey, kemudian apabila tumbuhan dan haiwan mati, prosesnya proses perebutan dijalankan oleh apa? Bakteria atau ulat saprofit. Di mana sebahagian protein dalam tisu badan akan diuraikan menjadi amonium melalui proses amonifikasi. Okey, so ion amonium ditukarkan menjadi ion nitrat melalui proses nitrifikasi. Ingat tadi cikgu cakap kalau daripada amonium jadinya nitrosomonas. Ion nitrat ditukarkan pada ion nitrat oleh bakteria nitrifikasi iaitu nitrobacter. Kemudian nitrat diserap dalam tumbuhan dan digunakan untuk sintesis tumbuhan. Tumbuhan tersebut kemudian dimakan oleh haiwan dan sebatan nitrogen dipindahkan dalam tisu haiwan. Jadilah protein haiwan. Bakteria pendi nitritan menukarkan nitrat dalam tanah kepada gas nitrogen melalui proses pendi nitritan. Okey. Lepas pula bila pakai cakap pakai mask ni. Okey. Macam mana kita nak ingat? Okey. Kalau nak ingat ni macam susah. Kita ingat nama general dulu. Kita ingat nama general dulu. Kita ingat nama general dulu. Okey, kita ambil. Okey. Kita ambil macam ni. Okay, kita buat macam ni. Yang dalam tanah dengan kat udara. Kat udara atau atmosfera, kita ada nitrogen. Nitrogen masuk dalam tanah, ada dua. Sama ada masuk dalam tanah melalui proses ikat. Sebab dia bebaskan ikat. Yang penting ingat ingat dia jadi amonium. Dia jadi apa? Amonium. Namanya proses apa? Proses pengikatan nitrogen. Proses pengikatan nitrogen. Apa nama bakterianya? Bakteria pengikat nitrogen. Sama. Okey. Sama ada bakteria ni duduk kat mana? Bakteria ni sama ada dalam nodus akar pokok kekacang. Akar pokok kekacang tadi.
Ataupun bakteria ni hidup bebas. Dia ada dua bakterianya. Kalau dekat sini kita panggil dia rhizobium, kat sini kita panggil azotobacter. Ni azotobacter. Kalau dekat nodus ni, nodul akar buruk perasan, kita panggil dia rhizobium. Tetapi kalau kita tak ingat ni lah, kita ingat ajalah nama bakteria secara umum. Kita masih boleh dapat markah lah. Okey. Kita pertama proses pengikat nitrogen. Ni jadi apa? Ammonium. Ammonium. Ini ion. Ion ammonium. Okey. Kemudian, ion ammonium ni dia akan jadi nitrit dulu tau. NO2 negatif. Betul tak? Kemudian baru jadi nitrat. Ini namanya proses nitrifikasi. Ini pun namanya proses nitrifikasi, sama. Okey. Mana ni? Cikgu ni dan tulis tadi dah hilang. Bakterianya apa? Barulah bakterianya tadi. Tak nak kena juga tahu kan? Oleh kerana nitri, kita tulis sini nitro. Ni pun ada nitrat kan? Nitro. Taruh nitro dulu. Oleh kerana dia ada M, jadi nitrosomonas. Tambah M tadi tu kan? Monas. Nitrosomonas. Yang ni pula nitrobacter je. Nitrobacter. Macam bakteria bakter kan? Okey. Habis. Okey, apa jadi ikat nitrat? Barulah nitrat ini diserap oleh pokok. Pokok diserap. Ataupun ada satu bakteria yang boleh kembalikan nitrat ni ke udara. Namanya bakteria pendinitritan. Nitrat. Ataupun prosesnya melalui proses pendinitratan. Sama je namanya. Okey. Dah. Okey. Nampak? Kemudian yang serap dia masuk dalam sini, jadinya nitrat ni akan ditukarkan kepada nitrogen. Nitrat ni jadi nitrogen pula. Nitrat ni akan digunakan untuk buat protein. Okey. Buat protein. Kemudian bila dia dimakan oleh haiwan, binatang tadi, salah siapa, jadinya dia jadi protein haiwan. Kemudian bila dia mati ni, dua-dua ni mati, ada bakteria penguraian. Dia akan jadi ammonium. Ataupun ammonia, sama je. Okey, sini namanya bakteria pengurai. Bakteria atau pengurai atau saprofit, sama. Saprofit atau pengurai. Atau dia punya prosesnya, proses penguraian lah. Proses dia, proses penguraian. Okey, faham tak? Faham tak? Dah mula bising. Okey. Proses penguraian. Kemudian kita boleh gantikan
tambah dengan silat, kita gantikan dengan, tambahkan dengan baja. Tak kisahlah tak sesingi kelang baja. Baja kita tu sama nitrat. Kalau baja nitrat terus pergi nitrat. Ataupun kita pakai baja amonium. So baja amonium dia masuk sampai sini lah. Okey. Silat pula buat apa? Silat dia buat nitrogen tu, dia campur dengan oksigen. Dia jadi nitrogen dioksida. Kemudian, dia jadi nitrogen dioksida. Okey, dia akan larut dalam air. Jadi asid nitrik. Nitrik macam ni NO3. Kemudian bila dia masuk dalam tanah, dia jadi garam nitrat. Tak kisahlah dia bergabung dengan apa ni, asid dengan alkali yang terdapat dalam tanah. Garam. Okey, tu dia. Kita tengok pula cadangkan satu cara untuk menghasilkan racun kimia yang dapat menghapuskan anai-anai tanpa membunuh serangga berfaedah yang lain. Anai-anai hidup secara simbiosis dengan sejenis protozoa iaitu Cyanonympha species. Hidup dalam anai-anai punya usus. Macam kita lah, kita dalam usus kita ada bakteria kan. Macam dia pun dalam usus dia ada protozoa. Kita tahu kan protozoa. So protozoa ni namanya Trichonympha species. Apa kebaikan Trichonympha? Macam ni lah. Macam protozoa dalam perut lembu. Macam itulah dia. So sekarang dalam perut anak-anak ada protozoa Trichonympha species. Trichonympha species ni hidup dalam usus anak-anak dan merendeskan enzim selulus yang mencernakan selulosa, dia makan kayu kan, kepada glukosa. So selulosa sini dengan adanya enzim selulus, dia menghidrolisiskan menjadi glukosa kat sini. Maka glukosa ini akan diserap oleh anak-anak dan juga diserap oleh Trichonympha. Anak-anak tidak dapat. Okey, bila kita pakai racun kimia tu, dia menyebabkan anak-anak tidak dapat menghasilkan enzim selulusnya sendiri. Okey, bila dia tak dapat menghasilkan enzim selulus, okey, maka nanti anak-anak ini pun tak dapat. Anak-anak tak dapat menghasilkan enzim selulus. Sebenarnya Trichonympha, anak-anak itu memang dia tak boleh buat. Dia tak menghasilkan enzim selulus. Macam lembu lah. Lembu tak boleh menghasilkan enzim selulus. Maka bila anak-anak Trichonympha ni, dia menghidrolisiskan selulosa kepada glukosa, maka maka nantinya anak-anak itu akan kekurangan nutrien. Ini membunuh anak-anak dengan racun yang boleh membunuh protozoa. Maknanya kalau kita nak cari racun, kita cari racun yang boleh membunuh protozoanya. Yang anak-anak itu kita tak bunuh anak-anak itu. Kita bunuh dia secara tak langsung. Maknanya kita bunuh protozoa. Bila protozoa tak ada, enzim selulus tak ada. Bila enzim selulus tak adalah glukosa. Bila glukosa tak ada, anak-anak boleh mati. Bila glukosa tak ada, anak-anak mati lah. Sebab tak ada makanan. Okey? So, racun kimia kita kasih racun yang tak bunuh anak-anak secara langsung, tetapi membunuh protozoa yang terdapat dalam usus dia. Jika protozoa ini mati, anak-anak lambat laun dia akan mati juga. Kerana anak-anak tidak mendapat sebarang nutrien akibat tidak dapat mencernakan kayu yang dimakan.
Dia macam gayu tapi tak dapat hidrolisis kan. Raja menunjukkan pokok kekacang di antara anak pokok kelapa sawit di suatu cerun. Okey, sekarang ni keyword ni kat sini. Pokok kekacang dekat pokok kelapa sawit di kawasan cerun. Maknanya nak kena jawab ni. Cerun. Terangkan bagaimana pokok kekacang membantu pertumbuhan anak pokok kelapa sawit. Kita dah tahu pokok kekacang. Kita tulis gambar pokok kekacang. Gambar dia ada apa tu? Ada apa ni? Apa cikgu lukis ni? Biji-biji ni namanya? Apa namanya? Siapa nak boleh cakap? Rhizobium sp ke? Apa namanya? Nodul. Nodul. Dalam nodul ni ada bakteria namanya rhizobium. Okey, kita tengok ni. Apa pokok kacang ni buat? Pokok kacang ni dalamnya ada bakteria namanya bakteria pengikat nitrogen. Apa bakteria pengikat nitrogen buat? Tukarkan nitrogen kepada amonium. Okey. So, cerun dia tahulah, cerun maknanya kita nak elak dia daripada hakisan tanah kan. Dia sebenarnya kawasan asid selalu pakai ni kalau dia nak tanam anak pokok. Kita juga satu perkara iaitu tumbuhan tidak boleh menyerap nitrogen dalam bentuk gas dari atmosfera. Pokok kekacang mempunyai nodus di bahagian akar, betul? Tengok gambar ada. Nodus mengandungi bakteria pengikat nitrogen. Kalau tak ingat rhizobium, taruh bakteria pengikat nitrogen boleh. Bakteria pengikat nitrogen menukarkan nitrogen di atmosfera menjadi nitrat atau sebatian amonium. Pokok kelapa sawit menyerap nitrat untuk sintesis protein. Selepas dia dapat amonium ni, okey, pokok nanti kan dia ada proses daripada amonium pergi nitrit, daripada nitrit pergi nitrat kan. Jadi nitrat, maka pokok kelapa sawit menyerap nitrat untuk sintesis protein. Protein pula digunakan untuk menghasilkan sel-sel baru ataupun untuk pertumbuhan sel. Okey, pokok kekacang menutup permukaan bumi ataupun tanah. Pokok kacang juga untuk mencegah kehilangan air yang berlebihan daripada tanah. So, bila kita ada pokok bawah dia, tak adalah sejatan air berlaku dengan cepat daripada kawasan tanah tu dan menjadikan dia merendahkan suhu tanah, tak panas, gersang. Okay, akar pokok kacang mencengkam butiran tanah dan mencegah hakisan. Itu dia, mencegah hakisan. Pokok kekacang juga menyediakan habitat bagi haiwan kecil. Bila dia lembab, banyaklah organisma lain yang boleh hidup di kawasan tersebut. Daun pokok kekacang juga yang mati dapat menghasilkan banyak humus. Humus dapat menambahkan kesuburan tanah dan juga boleh memegang air dengan lebih cepat dengan baik. Nutrien agar anak pokok dapat tumbuh dengan cepat. Itu dia. Tengok pula protein merendeskan enzim untuk mencernakan selurusa pada kayu halus yang dimakan oleh anak-anak. Ini bukan sahaja digunakan oleh saikonim tetapi turut diserap oleh anak-anak. Sekarang ni, sekurang telah melakukan kajian dengan memanaskan beberapa ekor anak-anak di dalam yang merupakan suhu yang tidak dekat anak-anak. 40 dari sisi dah tak ada. Anak-anak kemudian dilepaskan semula persekitaran. Terangkan mengapa anak-anak tersebut mati selepas beberapa hari kemudian. Okey, siapa nak cuba? Kenapa dia tak mati? Dia kita masukkan, dia tak mati terus. Tapi selepas beberapa hari dia mati. Apa yang cakap? Siapa nak cuba?
Tak apa, salah pun tak apa. Cuba. Okay, Fahad cuba. Fahad, kenapa dia mati? Nak kaitkan dengan apa? Cepat, tak nak cuba. Cepat. Siapa yang ada nak cuba tak? Tak ada nak cuba. Ni, suhu 40. Cuba ingat kat. Suhu 40. Ingat tak ni? Ni nak cikgu nak tulis apa ni? Ni apa ni? Pak Siwan ni, sepatutnya cikgu tulis apa? Pak Siwan. Pak Siwan. Ni cikgu tinggal seorang ni. Ya, ni adalah suhu ni dia tindak balas enzim ni. Okey, bila 37, selepas 37 dia telah ternyata asli. Lepas suhu optimum dia ternyata asli. Sebab itu dia turun. So pada suhu dia menyebabkan trichomoniasis tidak berkhusus anak-anak. Ini protozoa ni tau, dalam anak-anak, dalam perut anak-anak itu mati. Okey, mati, dia remeskan enzim. Enzim seluler tidak dapat diremeskan oleh protozoa tersebutlah Trichonipa ni. Okay, bila tak ada enzim remes, maka seluruh sel pada kayu halus yang dimakan oleh anak-anak tidak dapat dicernahkan. Bila tak dapat dicernahkan, tak adalah glukosa. Bila tak ada glukosa, tak dapatlah anak-anak menyerap dan akhirnya anak-anak akan mati. Pula bakteria E. coli adalah terdapat dalam usus besar dan apakah kesan penggunaan antibiotik yang berlebihan kepada normal flora dan juga manusia? Pada dua. Yang ni kena jawab kepada dua lah. Okey, pertama ialah apa itu antibiotik? Antibiotik ialah bahan yang dihasilkan oleh bakteria dan juga kulat untuk membunuh bakteria dan juga kulat. Antibiotik yang bakteria. Okey. Maka bila antibiotik bunuh dia boleh bunuh banyak jenis bakteria. Termasuklah bakteria baik. Ini kita panggil bakteria baik. Penggunaan antibiotik yang berlebihan menyebabkan bakteria yang merupakan normal flora seperti E. coli terbunuh. Maksud kesannya apa? Populasi E. coli akan berkurangan. Tetapi tahu bahawa bakteria E. coli ini terlibat dalam menghasilkan vitamin C dan juga vitamin B12.
Maka vitamin C berperanan dalam pembuakan darah manakala vitamin B12 terlibat dalam sebagai koenzim dalam metabolisme karbohidrat ataupun untuk respirasi. Yang penting untuk penghasilan saja. Maka manusia akan kekurangan vitamin B12 dan juga vitamin C. Vitamin B12 ni penting tau untuk penghasilan tenaga. Maka kita telah jawab untuk dua perkara kepada normal flora sendiri. Bukan sahaja E. coli juga bila dia bunuh E. coli yang baik, yang terdapat maksudnya normal flora, dia menyebabkan bakteria jahat tu akan jadi lagi banyak. Maksudnya gitu. Nyatakan bagaimana ion nitrat dalam tanah boleh berkurangan. Nah, macam mana ion nitrat ni tadi? Ion nitrat boleh pula berkurang sebab apa? Sebab tukar jadi nitrogen. Apa nama proses tukar? Satu tukar, satu lagi diserap oleh pokok. Nah, itu yang menyebabkan ion nitrat ni berkurangan. Satu melalui proses penyerapan ion nitrat oleh pokok, satu lagi proses pendinitritan. Di mana bakteria pendinitritan ini akan menukarkan ion nitrat kepada nitrogen. Okey. Habis kita. Okey. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada, faham. Kita ada soalan? Tak faham? Tak ada. Kita tak faham Faham. Faham. So, boleh hafal tak Rita? Boleh hafal tak? Kita nitrogen yang tadi cikgu lukis tu, okey. Saya faham. Apa yang? Yang kan ada cikgu ada bagi kita nitrogen tu, yang cikgu lukis-lukis tu. Itu saya faham lah. Kalau yang tulis yang panjang tu macam sukar nak faham. So bila cikgu lukis tu faham. Okey, maksudnya kita kena lukis bila awak nak jawab soalan esei nanti. Lukis dulu, bawa awak tulis. Tulis dulu. Bila dah lukis kita nampak baru kita tulis dalam bentuk ayat. So esei memang kena tulis dalam bentuk ayat. So jadi mula-mula awak kena lukislah dulu apa yang kita tu, awak lukis dulu. Mula-mula lukis tahu udara dengan dalam tanah. Nanti nampak perbezaannya. So nitrogen jadi amonium, jadi nitrit, jadi nitrat. Patah balik nitrogen. Okey. Lepas tu nitrat diserap oleh pokok, pokok dengan haiwan mati jadi amonium. Ammonifikasi. Betul tak? Okey, ada lagi nak tanya? Ini pun tak lengkap lagi, ada lagi lah. Cikgu nanti akan cari lagi soalan-soalan untuk tu. Ni macam mana, faham tak ni? Ni Lina, Alia Balkis. Nanti awak boleh tengok soalan, tengok balik video ke atau nanti dia post skema jawapannya. Awak baca dulu baru awak jawab ke. Siapa yang belum jawab lah, kalau dah jawab tak apa. Study dulu baru jawab pun boleh. Okey, Samimi ada soalan? Senyap je, Farahim. Setakat ni tak ada. Alia Balkis. Tak ada cikgu. Okey, bagus. Cikgu ada, cikgu ni kan dah ada buat banyak tau. Cikgu dah post dengan awak kan yang cikgu pakai Q and answer, ada tak? Cikgu post kat tu. Awak boleh print tau. Cikgu dah ada buat bab 10, 11, 12, 13, 14, dah lengkap 14. Daripada untuk tingkatan 4. 10, 11, 12, 13, 14 tu soalan SPM, soalan gimana pihak Perak tu dah selesaikan. Soalan jawapan. Dan dia siap dengan saringan. Ada kan? Ada tak cikgu post kat grup? Ada kan? Ada tak? Senyap. Nanti awak print
Boleh print kat situ. Print lah berapa muka surat, 4 muka surat satu ke, nanti buat baca-baca. Ataupun misal kata awak malas, awak buka je baring-baring pakai handphone kan. Cikgu pernah buat Netflix boleh selak gitu. Kalau tak nak print. Ataupun cuba cikgu belum buat yang jenis ada yang YouTube yang ada suara lah. Buat lawa-lawa macam tu, YouTube ada. Nanti kalau malas tengok ke, buka je boleh baca, boleh dengar. Tapi belum sempat lagi nak buat macam tu. Okey, banyak lagi bab tu yang belum cikgu sempat buat. Okey, ada soalan? Ada lagi soalan? Semua? Tak ada. Okey, kita tutup majlis. Tak ada Ya, terima kasih masuk kelas cikgu. Cikgu doakan awak berjaya dengan cemerlang, sihat, jangan jalan mana-mana. Yang tak penting jangan keluar. Bahaya sekarang ni. Awak belum dapat vaksin macam cikgu Asfarina pun belum dapat vaksin lagi Tak apa, dia meninggal hari Jumaat yang berkat Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih Sarah dan juga surah Al-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. Terima kasih.